Okey, untuk 5.3 kita bincang vektor produk. Vektor produk, kita akan lihat dua vektor, A dan B. Kalau kita guna cross, maka jawapan dia mesti vektor juga. Itu dah panggil vektor produk. Okay. Sebelum ni kita gunakan dot produk ataupun scalar produk. Itu jawapan dia adalah nombor, constant. So yang ini kita kena ikan, kita ada satu tambahan, dia mesti ada normal vector. Yang tak nampak ni, ini dia panggil normal vector. Nampak tak? Ini dia panggil normal vector. Maksudnya kalau kita guna cross, dia akan hasilkan normal kepada sata, normal. A cross B sama ada dia ke atas ataupun ke bawah. Normal dia, arah dia. Jadi kalau kita nak tentukan arah dia yang mana satu, kita boleh gunakan right hand rule, petua tangan kanan. Maksudnya kalau katakan kita bergerak daripada A, so kita gerak daripada A. Katakan ini A, yang ini B. So kita gerakkan daripada A pergi ke B, maka ibu jari dia pergi ke atas. Itu yang kita punya normal, arah dia ke atas. Betul tak? Kalau yang kedua, saya gerakkan B kepada A. So ini B, ini A. So kita gerakkan ni ke A, maka arah dia ke bawah. Boleh tak? Itu penentuan arah dia. Itu kalau kita nak lukis arah dia ke atas atau ke bawah. Jadi kalau kita nak buat vektor produk, kita jangan main tukar je. Katakan soalan dia dapatkan A cross B, jangan kita pergi tukar B cross A, sebab normal dia akan berbeza. Okay? Okay, kalau kita gunakan dot produk A dot B, kita akan gunakan cos. Itu kalau kita bincang angle. Kalau untuk vektor produk, kita tak guna cos, kita akan guna sin. Okay tak? Formula dia hampir sama. Okay. Ini antara penggunaan vektor produk. Kalau kita nak tunjukkan parallel, maka kalau kita nak tunjukkan parallel, kita boleh gunakan A cross B tu mesti dapat 0. Tapi kalau kita belajar sebelum ni kita guna apa? Kalau guna dot, nak tunjukkan dia parallel, ada ke? Nak tunjukkan parallel, biasa kita gunakan dot untuk perpendicular kan. Kalau parallel, kita boleh gunakan kaedah ni. Biasanya kita akan gunakan kaedah kalau parallel, biasanya kita akan gunakan A, dia akan samakan dengan B, tapi mesti ada constant kat depan, K ke lambda ke kan. Tapi kita boleh guna vektor produk untuk tunjukkan parallel. Kita hanya gunakan A cross B mesti dapat 0. Okay? Jadi kalau kita ada dua vektor, kalau kita darabkan vektor yang sama, nilai dia mesti 0. Itu pasal kalau kita ambil I cross I dapat 0, J cross J dapat 0, K cross K dapat 0. Ini untuk cross je, so dapat 0. Sama juga, kita parallel tapi arah dia berbeza. Sama juga, kita boleh tunjukkan A cross B itu mesti sama dengan 0. Okay, so sama ada parallel arah yang sama ataupun parallel arah bertentangan. Kemudian perpendicular. Biasanya kalau kita nak tunjukkan perpendicular, kita lebih mudah guna A dot B. Perpendicular biasanya kita gunakan A dot B. Ini lagi mudah kalau kita nak tunjukkan perpendicular. Tapi kalau masih nak gunakan A cross B, kita boleh gunakan A cross B sama dengan magnitude of A multiply by magnitude of B. Kalau sama, maka kesimpulan dia A dan B itu adalah perpendicular. Okay? Okay, kita dah lihat tadi, kalau I cross I akan dapat 0 sebab parallel. J cross J pun sama, dapat 0. K cross K, 0. Apa jadi kalau kita tukar pula J cross I? Kita dapat apa? Kan? Jadi
kita label. Kan sebelum ni saya dah tunjuk, kalau nak label paksi X, kemudian dia ni Y, dia ni Z. Kita akan bergerak, biasanya kita akan bergerak anti-clockwise, X, Y, Z. Dan kita kena ingat, kalau kita nak bincang unit vector, yang ni I, yang ni J, yang ni adalah K. So kita akan bergerak anti-clockwise. Sini I, J, K. Jadi kalau kita nak ambil J cross I, J cross I, dia dah lawan arah. Kan, dia sepatutnya tadi kita buat anti-clockwise kan. Bila lawan arah, maka nilai dia bukan K, dia akan dapat negatif. Boleh ke ni? Anti-clockwise tu maksud dia adalah nilai positif. Sama juga K cross J, K cross J, K cross J, sama juga dia lawan arah. Maka jawapan dia I, tapi mesti ada negatif I. Boleh tak? Kalau kita ambil I cross K, I cross K sama juga dia menentang arus. Dia ikut jam kan? So jawapan dia J, tapi kena ada negatif. Dalam nota sama tak? Anti-clockwise, betul kan nota tu? Anti-clockwise adalah positif. Dia terbalik tu. Anti-clockwise adalah positif. Kalau clockwise, negatif. Dia terbalik. Tapi kalau kita ambil I cross J, kalau kita berpandukan pada yang ni, I cross J, dia ikut arus. I cross J, maka mesti dapat K. So itu dapat positif. J cross K mesti dapat I. K cross I mesti dapat J. Kita boleh buat berdasarkan yang ni lah. Boleh? Tapi kalau kita nak darab I cross I, dia 0. Sebab dia parallel. Kalau parallel 0. Boleh? Teruskan lagi. Okey, ni properties. Ini yang kita lihat tadi. Kalau yang pertama, A cross B, jangan pergi tukar B cross A. Kalau nak tukar boleh, tapi kena ada negatif kat depan. Okey, kena ada negatif kat depan. So hati-hati jangan tukar. Kalau A dot B, dia sama dengan B dot A. Kalau cross, tak sama. Yang kedua, kita cuma expand je. Bila expand, A cross B tu kena tulis A cross B. Jangan hilangkan cross. Dan seterusnya lah. Yang kelima tadi sebab parallel. Sebab vektor yang sama, kalau parallel dia mesti 0. Yang keenam, kalau kita ada dot dengan cross, maka kita boleh tukar tempat. Dia punya property dia macam tu. So cross boleh pergi ke depan, yang dot boleh pergi ke belakang. Untuk nombor 6. Okey, kalau katakan semua cross, maka kita boleh ambil A dot C. Maknanya kita akan ambil A dot C 1. Kemudian kita boleh ambil yang kedua A dot B. Boleh tak? A cross C dot A dot B. A dot C kemudian A dot B. Boleh ingat? Dia sama. Okey, kadang-kadang soalan dia nak mencari area of parallelogram. Parallelogram. Maknanya kalau kita nak cari luas untuk yang bentuk parallelogram, maknanya segi 4 selari. So kita boleh gunakan cross, tapi kita kena cari magnitude. Maksud dia kita guna cross. Cross ni jawapan dia dalam bentuk IJK. Tetapi kita akan cari magnitude. Kita kira magnitude. So kita boleh ambil magnitude of A multiply by magnitude of B, kemudian darabkan dengan sin theta. Kalau cross mesti guna sin. Kalau triangle kita bagi 2 je. Formula sama. Ni bagi 2. Okey, formula untuk cross dia ada 2 Formula untuk cross dia ada 2, sama ada nak gunakan determinant ataupun kalau soalan tu bincang angle, dia mesti gunakan sin theta. Kalau tak bincang angle, kita mesti gunakan determinant of matrix 3 by 3. Tapi yang first row tu mesti tulis IJK.
Boleh? So kita kena cari determinant, kena ingat balik lah. Kalau soalan tu bincang angle, maka kita mesti gunakan magnitude of A, magnitude of B, kemudian darabkan dengan sin theta. Mesti guna sin. Nak mencari A cross B, maka ni seloknya kena buat wave kat bawah ni. Kemudian disebabkan soalan ni tak bincang pun angle, maka kita akan buat I, J, K. Kita gunakan determinant I, J, K. Lepas tu yang second row ni kita gunakan vektor A tu. So 2, negatif 1, negatif 1. Kemudian B 1, 1, 1. Kemudian kita carilah determinant. So kena ingat lah, biasanya kita akan buat, kita expand by first row. So yang pertama, eliminate first row and first column. So kita akan dapat 2 berapa? Nanti 1, nanti 1, 1, 1. Ini adalah I. Kemudian yang kedua kena letak tolak, sebab dia kena berselang-seli, tambah, tolak, tambah. Kemudian kita akan ambil eliminate first row, second column, 2 nanti 1 dan 1, 1. Ini untuk J. Kemudian tukar pula, tambah, kita eliminate first row and third column, 2 negatif 1, 1, 1. Ini darab dengan K. Okey, kemudian kamu kira lah A cross B. So ini kira macam biasa. Ini sama dengan negatif 1 tambah 1, 0. Habis. Kemudian 2 tambah 1, 3. So negatif 3I. Yang ni 2 tambah 1, 3. Ini tadi J. Yang I tadi hilang, kan? Okey, selesai. Kemudian kita gunakan cara yang sama. Kita ambillah negatif B cross A. So kita akan ambil sama I, J, K. Kemudian untuk yang second row ni kita ambil negatif B. So ambillah negatif 1, negatif 1, negatif 1. Vektor A 2, negatif 1, negatif 1. So ulang dengan cara yang sama. Ni kita buat ulang cara yang sama. Nanti kamu proses, kita akan dapat negatif 3J tambah 3K. Maka kesimpulan kita adalah A cross B mesti sama dengan negatif B cross A. Okey tak? Ini properties yang pertama lah. Okey, kita lihat contoh 14B. 14B. Okey, kita nak selesaikan 3 vektor A multiply by 2 vektor B. Okey. So kalau yang ini kita akan gunakan cross. So kita akan ambil I, J, K. Kemudian kita masukkan vektor yang pertama adalah A, tapi kena darabkan dengan 3. So kita akan dapat 3 kali 2, 6. Okay, 3 kali 2, 6. So second row ni kita akan ambil vektor A tapi darabkan dengan 3. So kita akan dapat 6 tolak 3 dan tolak 3. Kemudian kita akan ambil pula untuk vektor B pula, tapi darabkan dengan 2. So kita akan ambil 2, 2, 2. So kita cari determinant. Jadi yang pertama kita akan eliminate first row, first column. So kita akan dapat negatif 3, negatif 3, 2, 2. Ini adalah I. Kemudian yang seterusnya mesti tolak. Kita eliminate first row and second column. So akan dapat 6, negatif 3, 2, 2. Ini untuk J. Dan yang terakhir kita akan ambil untuk K pula. Untuk K kita eliminate. So akan dapat 6, negatif 3, 2, 2. Ini adalah untuk K. Jadi kalau kita selesaikan ni, so kita akan dapat negatif 6 tolak 6 tambah 6, 0.
So I dia habis. Kemudian 12 tambah 6. 12 tambah 6 18. So ada nanti kat luar. So dapat 18. So dapat 18J. Okay. Kemudian kita ambil K pula. 12 tambah 6. 12 tambah 6 18. So kita akan ambil 18K. So kita akan selalunya penulisan mesti ada wave. Okay, itu untuk sebelah kiri. Kemudian untuk sebelah kanan pula, kalau kita ambil 6, kemudian kita ambil A cross B. So kita letak je 6 tu di luar. Kemudian kita akan ambil, cari determinant, kita ambil I, J, K. So second row ni kita ambil vektor A. So 2, negatif 1, negatif 1. Dan B adalah 1, 1, 1. Kita selesaikan seperti yang tadi. Okay. Nanti bila kamu selesaikan, akhir sekali nanti kamu akan dapat nilai dia adalah sama. So kita akan dapat 6. Ni nanti kamu selesaikan ni, cari determinant. Gunakan kaedah seperti yang di atas. Saya ringkaskan. So dapat negatif 3J tambah dengan 3K. So kita akan lihat nilai dia adalah 18J dan tambah 18K. Sama seperti yang sebelah kiri. So kita boleh buat kesimpulan, therefore 3 vector A cross 2 vector B equals to 6 multiplied by vector A cross vector B. Okay, so kita dah boleh ringkaskan, ini adalah shown. Seterusnya kita lihat soalan 15A. Okay, 15A. So kita dapatkan A cross B. Kita boleh gunakan kaedah yang tadi. So kita akan ambil I, J, K. Kemudian vektor yang pertama 1, 2, 3 dan vektor yang kedua adalah negatif 1, 3 dan negatif 1. Okey, maka kita akan gunakan kaedah yang tadi, eliminate first row, first column. So kita akan dapat 2, 3, 3, negatif 1. Ini adalah I. Ini adalah I. Kemudian yang kedua mesti tolak. Eliminate first row and second column. So 1, 3, negatif 1, negatif 1. Ini adalah J. Kemudian kita akan tambah 1, 2, negatif 1, 3. Ini adalah K. Dan selalunya kena letak wave. Dan kalau kita selesaikan ni, tolak 2, tolak 9. So dapat negatif 11. Negatif 11. So kita akan dapat negatif 11I. Kemudian tolak 1 tambah 3. Tolak 1 tambah 3. So dapat negatif 2I, 2J. Kemudian 3 tambah 2, 5. So tambah 5K. Terus kita akan dapat jawapan untuk A cross B. Okey, kita nak prove sama ada A cross B ni betul tak dia perpendicular dengan vektor A. Betul ke tidak? Jadi kalau kita nak show, kita boleh gunakan dot product pun boleh. Okay. Biasanya kalau kita gunakan dot product, perpendicular mesti 0. So tadi kita dah cari, ni jawapan daripada A tadi. A cross B negatif 11. Nanti kamu kira negatif 11 I tolak 2J tambah 5K. Ini jawapan daripada A tadi. Kemudian vektor A kita adalah I tambah 2J tambah 3K. Jadi kalau kita nak tunjukkan perpendicular, lebih mudah kita guna dot product. So kita ambil je A dot B negatif 11, negatif 2, 5. Kita gunakan dot. Kalau parallel baru kita guna cross. 1, 2, 3. So yang sama level kita jumlahkan, darab. Tolak 4 tambah 15. Yes, dapat 0. Okay, so kita buat kesimpulan, since A cross B dot A equals to 0, therefore A cross B is perpendicular.
Maknanya kalau nak tunjukkan perpendicular lebih mudah guna dot to vector A. Dah selesai. Okey, jadi yang pertama kita dapatkan dulu untuk bila sebut je perpendicular, maka kita boleh gunakan A cross B. Okey. Sebut je perpendicular, maka kita gunakan A cross B. Jadi kita selesaikan step yang pertama, kita gunakan A cross B. Kita cari ni dulu sebab kita dapatkan perpendicular vector dia berapa. Okey, so kita akan gunakan kaedah yang sama. Kita cari I, J, K. Vektor yang pertama adalah 1, 2, negatif 1 dan B adalah 1, J tak ada, so letak 0 dan K adalah negatif 3. So kita akan gunakan cara yang sama, eliminate first row and first column. 2, negatif 1, 0, negatif 3. Ini adalah untuk I. Yang kedua mesti tolak. Kita tolak, eliminate first row, second column. So 1, negatif 1, 1, negatif 3. Ini untuk J. Kemudian kita akan tambah, eliminate first row and third column, 1, 2, 1, 0. Ini adalah K. So kalau kita selesaikan ni, kita akan dapat negatif 6I. Kemudian ini akan dapat tolak 3 tambah 1 tolak 2. So dia akan jadi positif 2. Kemudian yang ini kita akan dapat 0 and then subtract to K. So dapat I, J, K. Pastikan ada wave. Kemudian kita perlukan magnitude. Okey, kita dah ada vektor. So yang kedua. Okey, yang kedua sebab kita nak mencari vektor unit vektor. So kita cari dulu magnitude of AB. So sama dengan kita ambil je square root. Setiap nombor ni kita kuasa 2. So 36 tambah 4 tambah 4. Maksudnya nombor yang ada ni kita kuasa 2. Jadi kalau kita selesai dengan ni, kita dapat square root of 44. Okey, kemudian kita gunakan dua maklumat ni. Kita dah ada A cross B. Kemudian kita dah ada magnitude. Maka daripada sini kita boleh dapatkan dia punya unit vector. So, dari segi simbol ni sebenarnya kita boleh gunakan simbol cap yang besar ni lah, merujuk kepada unit vector. So unit vector ni mudah je. Kita dah ada vector dia. So 6I tambah 2J tolak 2K. Dan setiap ni kita bahagi tekan dengan magnitude. Maka kita akan dapat unit vector setiap IJK ni. Okey. Kemudian sekarang ni kita nak mencari find all vectors of length set 11. Maka kalau kita nak jawab soalan ni, maksud dia merujuk kepada set of 11 multiply by unit vector A cross B. So semua ni kita akan darabkan dengan square root of 11. So kita akan ambil, disebabkan disebut find all vectors, kita kena pertimbangkan plus minus. So kita letak je square root of 11 darab dengan unit vector yang kita dapat tadi. So 44 tambah 2 per square root of 44. J yang ni pun sama. So kita akan darabkan dengan square root of 11. Maka jawapan akhir kita adalah mesti ada plus minus. Lepas kita darabkan, kita akan dapat negative 3i tambah j tolak k. Katakan length dia katakan 3, maka unit vector ni mesti darab 3. Ini bergantung kepada soalan. Soalan 17. Ini kalau kita lihat position vectors ni maksud dia merujuk kepada point linkkan dengan origin. Okay? So kalau kita lihat yang pertama ni, kita boleh labelkan dia sebagai vektor OP. Sebab kita refer kepada origin. Nilai dia adalah 2i tambah 2j tolak k. Selalunya buat wave kat bawah ni. Satunya. Kemudian sama juga untuk maklumat yang kedua, OQ sama dengan 4i tambah 2j tolak 2k. Kita nak kira, calculate the sine of angle POQ.
Jadi bagaimana kita nak kira angle? Kita nak guna cara apa? Kita boleh gunakan yang cross tadi lah. Okey, kita cari dulu OP. Yang pertama cari dulu OP, crosskan dengan OQ. Sama dengan, kita boleh gunakan IJK. OP, ambillah 2 negatif 1. OQ 4 2 negatif 2. Kemudian guna kaedah tadi. Kita akan expand by first row. So saya tulis lagi. So kalau eliminate first row and first column, 2 negatif 1 2 negatif 2. Ini I. Kemudian mesti tolak. Eliminate first row, second column, 2 negatif 1 4 negatif 2. Yang ini adalah J. Tambah 2 2 4 2. Ini adalah K. Ini nanti kamu selesai kan. Jawapan dia bila cross mesti dapat negatif dalam bentuk IJK. Tolak 4K. Kemudian kita kira magnitude dia. Magnitude OQ. Sama dengan, kalau kita dah ada vektor nak cari magnitude, gunalah square root. Yang pertama kuasa 2, yang kedua kuasa 2. So dapatlah dia punya nilai dia 2.5. Okey tak? Kira pula untuk magnitude of OP. Ni nanti kamu kira 2 kuasa 2 tambah 2 kuasa 2 tambah 1 kuasa 2, kemudian buat square root. Dapat berapa? Betul tak 3? Teruskan lagi magnitude of OQ. Kita akan ambil 4 kuasa 2 tambah 2 kuasa 2 tambah 4 kuasa 2 2 kuasa 2, kemudian buat square root. Akhir sekali jawapan dia adalah 2.6. Betul tak? Kemudian gunakan formula. Soalan nak cari sin. So kita ambil sin of angle POQ. Tengok balik formula kalau guna cross. Maka kita akan ambil magnitude of OP cross OQ bahagi dengan magnitude of OP kemudian magnitude of OQ. Ini rujuk kepada formula cross yang ada sin theta. Rujuk balik formula tadi. Nilai ni semua kita dah ada. Yang di atas 2 set mana tadi? Set 5 bahagi dengan 3 darab 2 set 6. Cancel. Yes. Macam tu lah. Okey, maka jarak PN kita boleh gunakan PN sama dengan. Okey, tadi OQ tadi panjang dia berapa? OQ tadi 2 set 6 kan. Ini panjang ni 2 set 6. Apa lagi maklumat? OP berapa? 3 je. Jadi bagaimana nak kira panjang ON? Panjang ON, panjang PN. Tadi angle apa yang kita ada tadi? Sin POQ. POQ. So yang ni lah. Jadi kita boleh gunakan PN per berapa? PN per 3 bertentangan opposite hypotenuse. PN per 3 sama dengan
sin angle POQ. Kita nak mencari PN. So PN sama dengan so dapatlah per 6. Selesai. Betul tak? Maksudnya kita nak cari perpendicular distance from P to the line OQ. So maksudnya kita nak mencari PN lah tu. Kita boleh gunakan maklumat sin. Ini pula kita nak mencari area. So dah boleh guna formula tadi lah. Kalau nak mencari area of parallelogram, maksud dia kita nak mencari luas segi 4 selari. Jadi terus kita ambil area sama dengan kita cari je magnitude of vector U cross vector W. Kalau segi 4 tak payah kita bagi 2. Jadi step yang pertama kita cari dulu vector U cross W. Disebabkan soalan ni tak bincang pun angle, guna formula yang pertama. I J K 3 1 2 1 negatif 2 negatif 2 sama dengan, so tengok balik cara tadi berapa. Nanti kamu cat ya. So bagi jawapan dia 2i tambah 8j tolak 7k. Guna kaedah determinan. Bila kita nak mencari area, so kita akan ambil magnitude square root semua nombor yang ada. 2 kuasa 2 tambah 8 kuasa 2 tambah nanti 7 kuasa 2 3 13. Yes. So soalan tanya area. So jawablah. Area of the parallelogram sama dengan 3.13 unit kuasa 2. Yang panjang tu nak kira yang ni lah. Okay, so tengok balik kaedah tadi. Okay, kita lihat soalan 19. Kita diberi point A, B, C form a triangle, kemudian find vectors A, B and AC. Jadi soalan yang pertama kita dapatkan vektor AB. Vektor AB ni adalah kita akan ambil kanan tolak kiri. Kalau dari segi pengiraan untuk vektor, kita gunakan lebih mudah guna kolom matrix. So kita ambil B dulu. So negatif 1 2 0, kemudian subtract to A 2 0 3, dan kalau kita permudahkan ni dapat negatif 3 2 dan negatif 3. Dari segi penulisan akhir, jawapan akhir kita tukar dalam bentuk IJK. So ini untuk yang pertama. Sekiranya jawapan dia mesti ada wave. Okey. Kemudian soalan yang kedua, kita nak mencari vektor AC. Vektor AC ni kita boleh gunakan C tolak A. So C kita 2 1 negatif 3 tolakkan dengan A. A kita adalah 2 0 3. So kita tolakkan dapat 0 1 and negative 6. So jawapan akhir dia adalah kita mulakan dengan J tolak 6K. Ini untuk vektor AC. Kemudian kalau kita nak mencari area, kita boleh gunakan maklumat soalan sebelum ni. Terus kita ambil AB crosskan dengan AC. Jadi kalau kita nak cari area of triangle, pastikan kita kena buat pilihan. Kalau kita bermula dengan A, so AB mesti cross dengan AC. Kalau kita bermula dengan B, BA cross BC. Okay? Tengok point apa yang kita gunakan, yang permulaan tu. Jangan buat AB cross BC, tak boleh. Dia mesti AB AC. So bila kita yang ini, kita terus gunakan determinant IJK. AB kita dah ada, tolak 3 2 negatif 3, dan AC adalah 0 1 and negatif 6. Okay. Kemudian kita gunakan kaedah yang tadi. Disebabkan ini adalah triangle, maka kita gunakan 1/2. Okay. Bila triangle mesti gunakan 1/2. Kalau parallelogram, kita boleh gunakan AB cross AC saja. So ini jangan lupa ada 1/2. So kita teruskan 1/2. Kita buat pengiraan determinant. So kita eliminate first row and first column. 2 negative 3 1 negative 6. Ini adalah I. Kemudian mesti tolak yang kedua.
Eliminate first row, second column, negatif 3, negatif 3, 0, negatif 6. Ini adalah untuk J. Kemudian untuk K, kita akan dapat negatif 3, 2, 0, 1. Ini untuk K. Jadi kita akan selesaikan lagi. So ini adalah 1/2. Negatif 6. Tolak 6 tambah 3. So tolak 3I. 18. So ini tolak 18. J. Kemudian yang ini adalah negatif 3. So negatif 3K. Okay. Tetapi bila kita nak dapatkan area, kita perlu cari magnitude. Okay. So yang ini kita boleh ubah sikit. Ni sebenarnya kita mesti gunakan magnitude. Kita gunakan garis yang tegak ni. Ini maksud dia adalah magnitude. Ini merujuk kepada magnitude. Okay, so kita akan gunakan magnitude. Jadi kita akan teruskan penyeraan. Kita akan gunakan square root of setiap nombor ni kita kuasa 2. So 9 tambah 18 kuasa 2 tambah dengan 9. Okay, jadi kalau kita selesaikan, maka jawapan dia adalah selesai. Bila kita bagi 2, akhir sekali 10.173 unit kuasa 2.